Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak baik lagi cerdik, salam bahagia dan salam mekar di hati. Syukur kehadirat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersua pada pagi yang ceria ini untuk memulakan gelanggang forum ilmiah yang membincangkan tentang pensejarahan Malaysia, suatu penilaian terhadap buku British Malaya bersama saya, moderator anda pada pagi ini. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, Unit Sejarah IPG Kampus Raja Malewa telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Perjalanan Bina Bangsa Malaysia Perspektif KPDD. Buku ini mengandungi bab tentang ulasan buku British Malaya serta perjanjian dan dokumen lama Malaysia. Bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan ke-66, forum kali ini menghadirkan barisan panelis yang bijaksana bagi mengulas berkaitan dengan perjanjian Malaysia, suatu penilaian terhadap buku British Malaya. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, eloklah kita berkenalan dengan para panel kita pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, panel pertama, Saudara Muhammad Najwan bin Syahidan dari unit SJHK 3. Seterusnya, panel kedua, Nur Aina Tasha binti Abu Bakar dari unit SJHK 1. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi petah berkata-kata, Siti Nur Akhirah Nabila binti Syawal dari unit SJHK 1. Apa khabar panel semua? Selamat datang saya ucapkan ke forum kita pada pagi ini. Sebelum kita pergi kepada tajuk dengan lebih mendalam, eloklah kita membuat pengenalan secara ringkas. Baiklah, negara Malaysia pada hari ini yang kita diami pernah dijajah suatu ketika dahulu selama 446 tahun. Kerajaan Melayu Melaka yang dahulunya juga merupakan kawasan utama perdagangan dunia juga turut dijajah oleh Portugis pada tahun 1511. Selepas itu, tanah Melayu juga turut dijajah oleh beberapa lagi kuasa asing seperti Belanda, British dan Jepun. British atau penjajah Inggeris merupakan kuasa ketiga yang datang menjajah di tanah Melayu. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light telah menduduki Pulau Pinang dan Stafford Raffles telah menduduki Singapura pada 6 Februari 1819. Perkara ini menjadi faktor British untuk menguasai tanah Melayu dari semasa ke semasa. Nampaknya barisan panelis sudah tidak sabar untuk menjawab soalan. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mulakan pusingan pertama forum pada pagi ini. Sebagai pembuka forum, saya ingin bertanyakan soalan kepada satu-satunya panel lelaki kita pada hari ini, Saudara Najwan. Bolehkah saudara mengupas dengan lebih lanjut apakah tema utama yang dibincangkan dalam buku British Malaya tersebut? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati saudari moderator, ahli-ahli panel dan juga sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan forum kita pada hari ini adalah berasaskan kepada buku British Malaya, sebuah buku yang ditulis oleh Frank Swettenham. Frank Swettenham ni merupakan seorang pegawai kolonial, seorang pentadbir Inggeris yang pernah berkhidmat di tanah Melayu sewaktu era penjajahan Inggeris satu ketika dahulu. Beliau memulakan kerjaya di tanah Melayu sebagai pemungut hasil tanah di Pulau Pinang dan juga seberang Perai. Beliau juga pernah menjadi residen jeneral yang pertama untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga pernah menjadi residen Inggeris di Selangor. Jadi Frank Swettenham ni, tuan-tuan dan puan, untuk makluman, sebarislah dengan penulis-penulis kolonial yang lain seperti R.O. Winstead, R.J. Wilkinson dan juga Jack Galley. Saya yakin pelajar-pelajar sejarah yang mengambil khusus
persejarahan Malaysia sudah biasa dengan nama penulis-penulis itu. Jadi buku ni tuan-tuan puan-puan untuk makluman pertama sekali diterbitkan pada tahun 1907. Maksudnya sudah 100 tahun lebih buku ini masih lagi dijadikan rujukan dan juga panduan dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji untuk mendapatkan pandangan dan juga perspektif Inggeris terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Jadi kalau kita baca lah bab demi bab, topik demi topik dalam buku British Malaya ni, secara terperinci akan membincangkan mengenai latar belakang penjajahan ataupun kolonialisasi Inggeris di tanah Melayu. Bermula dengan pendudukan Inggeris di Pulau Pinang pada 1786 melalui Francis Land. Dan seterusnya Inggeris meluaskan lagi kuasanya dengan rampasan Singapura daripada wilayah Kesultanan Johor melalui Stratford Raffles, sehinggalah pada perjanjian 1824, perjanjian Pangkor 1874 dan akhirnya pada abad ke-20 Inggeris berjaya menguasai keseluruhan tanah Melayu. Jadi kalau kita baca bab demi bab, banyak perkara-perkara menarik yang boleh kita kupas bersama-sama dan kita bincangkan. Antaranya ini perjanjian Inggeris Belanda 1824. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tuan-tuan, selalu kita sebut perjanjian Inggeris Belanda 1824. Namun kalau kita tengok dokumen asal, nama perjanjian yang sebenar ni adalah perjanjian Belanda 1824. Itu terma yang betul mengikut dokumen asalnya. Jadi tuan-tuan, apa pentingnya perjanjian ini kepada pembentukan politik di Nusantara ni? Tuan-tuan, sebelum adanya perjanjian ini tak wujud istilah Malaysia dan juga Indonesia. Istilah ini baru wujud apabila termeterainya perjanjian ini, yang lebih saya suka untuk gelar perjanjian ini sebagai perjanjian yang rahsia. Sebab apa? Perjanjian ini tuan-tuan dimeterai antara Belanda dan juga Inggeris tanpa melibatkan pembesar-pembesar maupun raja-raja dalam perjanjian ini. Jadi pada abad ke-19, Belanda dan juga Inggeris tengah giat mencari kawasan yang baharu untuk meluaskan kuasa imperialisme mereka. Jadi yang Belanda berebut nakkan Semenanjung Tanah Melayu. Sebab apa? Lokasinya strategik di Selat Melaka. Inggris pula sibuk nak berebut Kepulauan Sumatera, sibuk nak berebut Pulau Jawa dengan Belanda. Maka disebabkan berlaku perbalahan ini, pada tahun 1824 di London mereka memeterai satu perjanjian. Inggris ambil Singapura sampai ke bahagian utara, ke Perlis mereka ambil. Manakala Kepulauan Sumatera ini dimiliki oleh Belanda. Jadi melalui perjanjian ini dipisahkan Semenanjung Tanah Melayu dengan Kepulauan Sumatera, dan Selat Melaka inilah yang menjadi pemisah. Sedangkan sebelum wujud perjanjian ini tuan-tuan, kita semua Malaysia dan Indonesia ini merupakan satu keluarga yang besar, big family. Nusantara ni kepunyaan orang Melayu. Tapi disebabkan perjanjian ini, kita semua terpisah. Sedangkan sebelum ini kita berkongsi identiti agama yang sama, adat, bahasa, pertuturan pun tak jauh beza. Tapi disebabkan perjanjian ini, kita terpisah. Sebab itu hari ini kita perlu ambil iktibar. Baik rakyat Malaysia ataupun rakyat Indonesia, jangan kita terlalu terikat, jangan terlalu bermain dengan sentimen-sentimen yang negatif. Contohnya kan media sosial sekarang ni, Indonesia sibuk nak claim tu, claim ni. Orang Malaysia pula sibuk nak claim rendang ni orang Melayu, orang Malaysia punya, baju kebaya ni orang Malaysia punya. Tak perlu. Sebab apa? Sebelum wujudnya perjanjian ini, kita semua satu keluarga yang besar. Cuma disebabkan penjajahan dan kolonialisasi, kita dipecah-pecahkan mengikut aturan penjajah. Jadi sebab apa saya panggil perjanjian Belanda 1824 ini sebagai perjanjian rahsia? Sebabnya pembesar-pembesar, raja-raja tak dilibatkan dalam perjanjian ini. Pembesar-pembesar Melayu hanya tahu tentang kewujudan perjanjian ini 30 tahun selepas perjanjian ini dimeterai, iaitu pada tahun 1855. Sultan Mahmud Muzaffar Shah waktu itu, Sultan Johor yang meninggal, dimaklumkan tentang perjanjian ini. Dan baginda amat murka. Rupa-rupanya wilayah beta ini telah dipisah-pisahkan oleh penjajah tanpa pengetahuan beta. Jadi situlah yang saya kata
kita ambil iktibar pada hari ini, jangan terlalu taksub dengan sentimen-sentimen negatif, kerana sebelum ini kita merupakan rumpun yang sama, rumpun Melayu yang sama, dan kita juga berkongsi bahasa pertuturan yang sama. Jadi itulah saya kira sedikit sebanyak tema dan juga idea-idea penting dalam British Malaya ni, karangan Frank Swettenham, yang saya boleh kongsi sebagai mukadimah pada forum pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran jawapan yang padat dan berisi sebentar tadi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa buku ini merangkumi isu berkaitan dengan penjajahan yang berlaku di tanah Melayu. Pada ketika itu, penulis buku ini mengambil sudut pandangnya dalam sejarah untuk menulis sesebuah peristiwa sehingga menyebabkan wujudnya konsep etnosentrik. Seterusnya kita beralih kepada soalan kedua. Seterusnya, seperti mana yang kita ketahui, penulisan British Malaya berkait rapat dengan pemahaman etnosentrik. Persoalannya adalah, apakah konsep etnosentrik dan contoh yang dapat dilihat pada buku British Malaya tersebut? Dipersilakan Saudari Aina. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Jadi berdasarkan soalan yang diajukan oleh saudari moderator kita tadi, saya perlu jawab dua soalan, iaitu satu berkenaan dengan konsep etnosentrik, dan yang kedua ialah contoh-contoh etnosentrik yang terdapat dalam buku British Malaya ni. Jadi pertama sekali kita perlu tahu apa sebenarnya etnosentrik ni. Etnosentrik ni dia merupakan satu kepercayaan bahawa satu kaum ataupun masyarakat ni adalah lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain dari segi budayanya. Jadi budaya dekat sini meliputi pelbagai aspek, sama ada aspek agama, bahasa, cara pertuturan, cara percakapan, pakaian dan sebagainya lah. Jadi mereka yang bersifat etnosentrik ni akan melakukan penilaian berdasarkan kaca mata budaya mereka sendiri. Jadi mereka akan merasakan bahawa yang baik ni datang daripada bangsa mereka sahaja, bukan daripada bangsa orang lain. Jadi etnosentrik ni juga kita boleh katakan sebagai salah satu bentuk fanatisme. Fanatisme yang kita selalu sebut ni fanatik lah, fanatik. Kat sini ada fanatik MU, Arsenal, Johor, Kedah apa semua tu kan. Tapi fanatik ni maksudnya dekat sini ialah sikap keterlaluan ataupun taksub terhadap kepercayaan ataupun pegangan masing-masing. Jadi dengan adanya etnosentrik ni, dia merupakan salah satu faktor ataupun pendorong kepada berlakunya penjajahan bagi pihak barat. Kenapa? Sebab pihak barat ni dia merasakan bahawa masyarakat timur dan juga Asia ni tidak setanding dari segi budaya masyarakat barat itu sendiri. Jadi mereka akan lebih cenderung untuk menganggap bahawa masyarakat Asia ni budaya dia rendah, masyarakat timur ni budaya dia rendah dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat dalam British Malaya ni, ada etnosentrik ni lah yang sangat syarat dalam buku British Malaya ni. Di mana kalau kita baca buku British Malaya ni, dekat mana-mana bahagian bab sekalipun, kita mesti akan jumpa berkaitan dengan etnosentrik ni. Tak kisahlah bab 1, bab 2, jilid 1, jilid 2, kita mesti akan jumpa berkenaan dengan etnosentrik ni. Jadi etnosentrik ni telah menyebabkan wujudnya satu perasaan bahawa satu masyarakat ni tidak percaya akan masyarakat lain yang mengamalkan budaya yang berlainan dengan masyarakat tersebut. Contohnya macam yang kita tahu, sebelum ni masa penjajahan British. Masa penjajahan British, kita tahu bahawa kerajaan kolonial British ni dia telah melantik presiden di negeri-negeri Melayu bersekutu dan penasihat British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tetapi pelantikan residen dengan penasihat British ni sebenarnya adalah terdiri daripada pentadbir British itu sendiri. Jadi maksudnya dekat sini sangat jelaslah bahawa perasaan ketidakpercayaan British terhadap Melayu ini sangatlah tinggi sampaikan mereka ni sanggup untuk mewujudkan jawatan-jawatan baru dalam pentadbiran di tanah Melayu. Jadi ketika berlakunya begitu, jawatan-jawatan yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin tempatan pada ketika itu hanyalah sekadar untuk mengaburi mata masyarakat tempatan bahawa pemimpin dan raja mereka ni masih berkuasa, kuasa raja mereka ni masih kuat dan tidak terbuka. Padahal
Macam mana benda tu boleh berlaku? Sebab macam mana benda itu boleh berlaku? Sebab British ni telah berjaya untuk menggambarkan kononnya British ni membantu pentadbiran di tanah Melayu. British ni melakukan sesuatu tugasan atas nama Sultan ataupun pemimpin-pemimpin pada ketika itu. Tetapi pada hakikatnya pentadbiran penasihat dan juga residen ni sedikit sebanyak telah menghakis kuasa-kuasa raja dan pembesar tempatan di tanah Melayu. Jadi contoh yang dapat saya bagi ialah pentadbiran di Perak. Masa pentadbiran di Perak tu, kuasa raja di Perak telah diperkecilkan skopnya, di mana hanya tertumpu kepada adat istiadat Melayu dan juga agama Islam sahaja. Walaupun persetujuannya begitu, tetapi tetap masih terdapat berlakunya campur tangan antara pihak British dalam adat istiadat Melayu, iaitu lebih khususnya kepada urusan-urusan perhambaan dan juga agama Islam. Jadi bila kita cakap pasal kolonialisme ni, kita mesti sentuh berkenaan dengan stereotip. Jadi stereotip ni apa sebenarnya? Stereotip ni dia merupakan satu kecenderungan untuk menyamaratakan satu masyarakat tu berdasarkan contoh yang sangat sedikit ataupun kes-kes terpencil. Jadi contoh yang terdapat dalam British Malaya ni seperti di slide ke atas, warna kulit dan kehidupan yang ditawarkan cukup untuk memperlihatkan sifat tamak dan kepanasan. Debu dan bauan pelik sangatlah melemaskan pengunjung-pengunjung barat. Jadi dekat dalam petikan ni terdapat tiga perkara yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi yang pertama sekali, penulis mengatakan bahawa kawasan pesisir pantai dan perairan di tanah Melayu ini memiliki bau-bauan yang pelik. Itu yang pertama. Yang kedua, penulis menyatakan bahawa masyarakat pengunjung-pengunjung British yang datang ke tanah Melayu berasa tidak selesa di tanah Melayu. Yang ketiga, pengunjung British merasakan bahawa tanah Melayu ini sangatlah asing dengan diri pengunjung British itu sendiri. Jadi dekat sini sepatutnya pengunjung-pengunjung British ni membiasakan diri apabila mereka datang ke tanah Melayu. Kenapa? Sebab kedudukan tanah Melayu dengan barat ini sangatlah berbeza dari segi iklim, dari segi faktor cuaca, dan kedua faktor yang saya sebut ini tak boleh diubah oleh mana-mana pihak sekalipun. Jadi sangatlah mustahil bagi pihak British untuk merasakan keselesaan dari segi persekitaran, alam dan cuaca apabila mereka berada di tanah Melayu. Jadi mereka juga kena fikir dengan lebih mendalam. Macam tadi mereka ada menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini berbau macam pengotor, pemalas. Jadi mereka tak boleh memukul sama rata bahawa seluruh masyarakat Melayu ini adalah pengotor, adalah pemalas. Tak logik, sebab kita tahu pada ketika itu masyarakat Melayu ini majoritinya menganuti agama Islam. Dan kita tahu agama Islam ini merupakan agama yang mementingkan kebersihan. Bukan agama Islam sahaja, bahkan semua agama sekalipun memang mementingkan kebersihan. Jadi sangatlah tak relevan untuk pihak British untuk menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini pengotor dan pemalas. Kalau ada sekalipun, ia mungkin berlaku dalam kes-kes yang terpencil dan juga sangat sedikit, hanya segelintir yang bersifat demikian. Jadi kalau kita cakap pasal masyarakat yang bersifat etnosentrik ni, mereka ni akan melakukan penilaian yang bersifat bias. Bias ni bermaksud berat sebelah. Kenapa mereka akan bersifat bias? Sebab mereka akan merasakan bahawa masyarakat mereka ni sombong, mereka ni ego, dan merasakan bahawa masyarakat mereka ni lebih bagus jika dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain. Jadi kesimpulan keseluruhan yang dapat saya buat berdasarkan etnosentrik ni merupakan satu bentuk rasisme yang paling tinggi yang telah dimanifestasikan melalui kolonialisme. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penerangan panel kita yang padat dan jelas sebentar tadi. Hadirin sekalian, apa yang dapat saya ulas adalah etnosentrik ini merupakan satu kecenderungan sebuah etnik atau kaum terhadap budayanya sendiri. Mereka melihat kebudayaan mereka adalah yang tertinggi dan segala kuasa dan nilai yang ada di dalam budaya kaumnya dianggap sebagai bahtera
kebijaksanaan, keindahan dan kesucian, manakala memandang rendah terhadap budaya kaum sekelilingnya. Baiklah, soalan seterusnya. Setelah kita fahami apa itu etnosentrik dan contoh-contohnya, dapat kita kenal pasti bahawa etnosentrik ini amat mempengaruhi penjajahan. Baiklah, soalan saya kepada panel ketiga. Bolehkah saudari terangkan apakah tujuan sebenar kedatangan kerajaan kolonial bertapak di Asia? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudari pengerusi majlis dan ahli barisan panel yang saya sanjungi. Jadi sebelum saya menjawab kepada persoalan yang diberikan oleh saudari pengerusi sebentar tadi, saya tertarik untuk menerangkan tentang istilah penjajahan itu sendiri. Penjajahan ini kita boleh sebut juga sebagai kolonialisme ataupun imperialisme, yang mana ianya membawa maksud kepada penguasaan sesebuah negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mengambil keuntungan daripada negara tersebut. Jadi, bila kita bercerita tentang imperialisme, kolonialisme ini, kita tidak dapat lari daripada nama-nama kuasa barat, misalnya Portugal, Spanyol, kerana mereka ini merupakan antara kuasa-kuasa terawal yang melakukan imperialisme, terutamanya di kawasan timur. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh saudari pengerusi majlis sebentar tadi, beliau bertanyakan apakah tujuan sebenar penjajahan ini dilakukan. Secara umumnya, tujuan sebenar penjajahan ini berlaku adalah kerana disebabkan oleh 3G yang saya yakin sidang hadirin sekalian sudah pernah mendengarnya, iaitu gold, glory dan gospel. Penjajahan ini dilakukan untuk mengambil kekayaan daripada negara-negara jajahannya kerana mereka memerlukan bahan-bahan itu, misalnya rempah ratus, biji timah dan sebagainya. Manakala dari sudut glory pula, kebanyakan kuasa-kuasa Eropah ini, mereka seolah-olah bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan yang lebih luas kerana itu dianggap sebagai satu lambang kekuasaan. Ini bermakna dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita faham, jika sesebuah kuasa barat itu memiliki tanah jajahan yang lebih luas, maka dia itu akan dianggap lebih berkuasa. Dan terakhir adalah gospel. Gospel telah menjadi satu agenda dalam penjajahan kerana kebanyakan kuasa-kuasa barat ini telah melakukan penjajahan bagi menyebarkan agama Kristian, terutama di kawasan timur yang pada masa itu telah pun menerima pengaruh ajaran Islam. Baiklah, apabila kita melihat kepada imperialisme yang berlaku di kawasan timur ini, ianya berlaku seakan-akan cendawan tumbuh selepas hujan, kerana kita boleh lihat lepas satu kuasa besar datang menguasai kawasan timur. Sebenarnya perkara ini boleh dikaitkan dengan perjanjian yang dimeterai antara kuasa-kuasa barat. Misalnya, boleh saya bagi contoh adalah perjanjian Amiens 1802, yang mana perjanjian ini telah dimeterai antara pihak Perancis dan pihak British dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan antara kedua-dua pihak dalam pembahagian kawasan timur. Jadi kat sini, secara tidak langsung sebenarnya, setiap kuasa-kuasa barat ini telah mempunyai target ataupun fokus dalam kawasan timur mereka. Jadi, cuba kita bayangkan, jika kuasa A ingin menjajah kawasan timur di negeri A, manakala kuasa B pula ingin menjajah kawasan timur di negeri B, maka di situ akan berlaku pertambahan kawasan jajahan di kawasan timur. Jadi perjanjian ini sebenarnya secara tidak langsung telah membawa ataupun telah menggalakkan kepada usaha-usaha kolonisasi. Okey, kita berbalik kepada tujuan penjajahan itu sendiri. Kalau dalam konteks penjajahan British di Tanah Melayu, kita boleh menilai bahawa penjajahan British di Tanah Melayu ini sebenarnya penjajahan British ini bermula agak terlewat berbanding kuasa-kuasa barat yang lain, kerana penjajahan mereka ini bertitik tolak daripada berlakunya revolusi perindustrian di Britain. Jadi, revolusi perindustrian di Britain ini telah menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia, yang mana ianya dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak dalam skala yang lebih besar untuk mereka pasarkan. Namun, untuk mengekalkan konsistensi revolusi perindustrian ini,
untuk mengekalkan konsistensi revolusi perindustrian ini, mereka perlu bergantung kepada penggunaan bahan mentah yang berterusan. Memang mereka ada bahan mentah mereka sendiri, namun berapa lama bahan mentah mereka boleh bertahan sekiranya mereka tidak mencari sumber daripada kawasan-kawasan lain. Maka di sini timbullah idea untuk mereka keluar dari kawasan mereka dan pergi ke kawasan-kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan Afrika, kerana mereka melihat bahawa kawasan-kawasan ini mempunyai sumber untuk sumber yang dapat memperuntukkan mereka kepada penerusan bahan mentah. Selain daripada itu, mereka juga pergi ke kawasan-kawasan Asia Tenggara atau Afrika ini adalah bertujuan sebagai untuk menjadikan kawasan-kawasan tersebut sebagai pusat pasaran, kerana mereka pada waktu itu pusat pasaran semasa mereka, misalnya di Amerika, telah menggunakan tarif iaitu cukai, yang mana cukai-cukai ini telah menghadkan kemampuan mereka untuk mengimport barang mereka. Jadi untuk mengekalkan keuntungan mereka, mereka perlu mencari pasaran baru yang lebih percuma dan yang lebih besar, kerana kawasan Asia Tenggara ini, contohnya Tanah Melayu sendiri, terletak di laluan antara China dan India. Jadi ramailah pedagang yang datang dan boleh memberikan keuntungan kepada perdagangan mereka. Namun begitu, kita dapat lihat bahawa sebenarnya itulah mereka punya tujuan utama datang ke Tanah Melayu. Mereka ingin menjadikan Tanah Melayu atau negara-negara Asia Tenggara ini sebagai pelampung kepada ekonomi mereka, demi memastikan ekonomi mereka di Britain itu berjalan dengan lancar, dapat mengeluarkan keuntungan yang banyak. Mereka menjadikan negara-negara di Asia Tenggara, contohnya Tanah Melayu sendiri, sebagai satu backup untuk meneruskan sumber-sumber yang mereka, terutamanya sumber-sumber bahan mentah. Namun kenyataan ataupun hakikat ini telah ditutupi dengan slogan yang mereka bawa. Contohnya British sendiri, mereka telah membawa slogan The White Man's Burden, yang mana ianya bermaksud beban orang putih. Di sini mereka cuba menunjukkan bahawa kedatangan mereka ke Tanah Melayu itu adalah bertujuan untuk membangunkan tamadun di Tanah Melayu. Mereka berasa terpanggil dan berasa bertanggungjawab untuk membangunkan tamadun-tamadun di sini, sedangkan itu bukanlah tujuan utama mereka. Kerana kita tahu ini merupakan satu propaganda yang mereka keluarkan kepada dunia semata-mata untuk mengabuli niat asal mereka. Kerana mustahil kalau orang yang prihatin kepada orang lain boleh melakukan kezaliman kepada individu tersebut. Misalnya, kalau kita tengok sepanjang penjajahan British di Tanah Melayu, berapa banyak kezaliman yang telah mereka buat kepada masyarakat-masyarakat kita. Contohnya, mereka bukan sahaja membolot keuntungan ataupun kekayaan sumber-sumber di negara kita, malahan mereka juga menggunakan cukai yang membebankan kepada rakyat, seolah-olah rakyat ini yang menumpang di tanahnya sendiri, sedangkan mereka yang hadir di sini dan membawa keuntungan yang terlalu banyak. Bukan itu sahaja, kalau kita lihat daripada segi tanah-tanah Melayu, tanah-tanah di Tanah Melayu ini telah dikawal oleh British penggunaannya. Misalnya kalau kita boleh lihat kepada Akta Tanah Simpanan Melayu yang diwujudkan oleh British pada tahun 1913. Akta ini kononnya dibuat untuk melindungi tanah-tanah orang Melayu daripada ditukar milik kepada orang asing. Namun sebenarnya di sebalik kebaikan yang ditonjolkan itu, British ini boleh dikatakan mempunyai helah yang banyak dan berbagai, kerana itu adalah untuk menguntungkan mereka. Kenapa saya berkata demikian? Kerana sebenarnya tanah-tanah yang dirizabkan kepada orang Melayu itu, contohnya di Perak, sebanyak hampir 800,000 hektar telah diwartakan untuk orang Melayu. Tetapi sebenarnya tanah-tanah ini tidak subur, tidak sesuai untuk pertanian. Dan kalau diikutkan di Perak itu sendiri, hanya sekitar 300,000 hektar sahaja yang sesuai untuk pertanian daripada 800,000 yang diperuntukkan. Jadi dekat sini kita boleh lihat betapa berhelahnya British ini dalam kedatangan mereka ke Tanah Melayu. Mereka kata mereka ingin membawa The White Man's Burden, mereka ingin membangunkan tamadun kita. Sebenarnya daripada The White Man's Burden ini sendiri pun dah menunjukkan etnosentrik mereka. Mereka berasa seolah-olah mereka ini paling terbaik sekali untuk membina tamadun orang lain. Sedangkan sebelum kedatangan mereka sendiri di Tanah Melayu ini ataupun di Asia Tenggara ini telah mempunyai peradaban yang tinggi, yang telah terbina dengan organisasi-organisasi yang berstruktur. Namun itulah yang dikatakan sebagai etnosentrik seperti yang diterangkan oleh saudara Aiman sebentar tadi. Maka di sini kita boleh melihat bahawa The White Man's Burden sebenarnya merupakan satu istilah yang digunakan untuk mengaburi
dunia tentang tujuan sebenar mereka, iaitu kolonialisme ke tanah Melayu. Dan saya kira itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel atas penerangan yang cukup hebat sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita dapat mengetahui bahawa tujuan penjajahan kuasa-kuasa barat ini adalah berteraskan gold, glory dan gospel. Pada waktu itu, revolusi perindustrian sedang berkembang pesat dengan wujudnya berbagai sektor perkilangan, dan inilah menjadi titik tolak dasar penjajahan British ke tanah Melayu. Pihak kolonial ni sebenarnya dia cuba untuk mengabuli Asia Tenggara. Pihak kolonial menjadikan negara-negara Asia ni sebagai pelampung ekonomi mereka. Tapi hakikat tu cuba dikaburi dengan slogan yang mereka, misalnya beban orang putih atau white man's burden, yang mana mereka cuba menguar-uarkan bahawa kehadiran mereka ke Asia Tenggara adalah satu bentuk tanggungjawab dalam menyebarkan tamadun. Seterusnya kita akan beralih kepada pusingan kedua forum. Melihat kepada sejarah penjajahan di negara Malaysia, pihak Inggeris telah melakukan pelbagai tipu muslihat dalam memperdayakan pemerintahan tempatan untuk menakluki negeri-negeri di tanah Melayu. Perjanjian Bangkok merupakan salah satu tipu muslihat yang digunakan dengan cara memperdayakan pemerintah tempatan untuk menduduki Pulau Pinang. Oleh hal yang demikian, bolehkah panel pertama mengemukakan bukti-bukti lain berkaitan taktik dan muslihat Inggeris dalam memperdayakan pemerintahan tempatan? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Betul, kalau kita membincangkan mengenai penjajahan ataupun kolonisasi Inggeris di tanah Melayu, gambaran sejarah sering merujuk kepada penjajahan Bangkok 1874 sebagai detik bermulanya campur tangan Inggeris di tanah Melayu. Tapi kalau kita pergi ke belakang, kita soroti campur tangan Inggeris di tanah Melayu sebenarnya bermula lebih awal. Bermula dengan pendudukan Francis Light di Pulau Pinang pada 1786. Kemudian Inggeris meneruskan lagi perluasan kuasanya dengan menakluk Singapura pada tahun 1819 dan diikuti dengan campur tangan di Nanning. Tuan-tuan, perlu kita ingat Nanning ni asalnya merupakan sebuah wilayah yang mempunyai autoriti yang tersendiri. Nanning ada kerajaan, ada rajanya yang tersendiri. Rajanya iaitu Penghulu Dul Said. Namun disebabkan campur tangan Inggeris di Nanning pada tahun 1831, berlaku dua siri peperangan. Yang pertama dimenangi oleh orang tempatan dan siri yang kedua dimenangi oleh Inggeris. Jadi Nanning ditakluk dan sehingga ke hari ini dimasukkan sebagai wilayah Melaka. Dan seterusnya campur tangan Inggeris berlaku sehinggalah semenanjung tanah Melayu berjaya dikuasai keseluruhannya pada abad ke-20. Jadi kalau kita lihat, Inggeris ini apabila berlaku sesuatu konflik di wilayah-wilayah tertentu, mereka akan cuba masuk campur tangan dan mereka akan berlagak seolah-olah seperti mereka lah hero, mereka lah penyelamat. Misalnya saya bagi contoh kejadian yang berlaku di Singapura. Singapura ni tuan-tuan, asalnya merupakan sebuah wilayah milik Kesultanan Johor ataupun dipanggil juga Kesultanan Johor Riau Lingga. Kesultanan Johor Riau Lingga ni merupakan pewaris legasi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita ingat, Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir itu, apabila Portugis menyerang Melaka, Sultan Mahmud berundur ke Johor, berundur ke Melaka balik dan akhir sekali di Kampar. Di Kampar lah Sultan Mahmud bangkat. Sultan Mahmud ni meninggalkan dua orang putera, Raja Muzaffar dan Raja Alauddin. Raja Muzaffar ni merupakan pengasas kepada Kesultanan Negeri Perak, dan sehingga hari ini warisnya iaitu Sultan Nazrin, Sultan Perak itu merupakan pewaris langsung kepada Sultan Mahmud. Dan puteranya yang kedua, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin inilah yang mengasaskan Kesultanan Johor pada tahun 1528. Jadi apabila kita berbicara mengenai Kesultanan Johor ataupun Kesultanan Johor Riau Lingga, kita tidak merujuk kepada Johor yang ada pada hari ini. Johor yang ada pada hari ini merupakan
hanya sebahagian serpihan daripada wilayah Kesultanan Johor Lama yang asal. Kesultanan Johor Lama itu wilayahnya merangkumi daripada Pahang, Singapura, pulau-pulau yang ada di selatan Singapura, dan juga wilayah Riau Lingga yang hari ini berada dalam wilayah Indonesia. Kalau kita lihat pada tahun 1819 itu, Inggeris melalui Stamford Raffles sedang cuba untuk mencari kawasan baharu untuk dibangunkan menjadi pelabuhan Inggeris. Dan Raffles melihat Singapura ini sebagai satu kawasan yang strategik. Kalau kita lihat di peta, Singapura itu berada di ujung sekali, di pintu masuk Selat Melaka. Dan Raffles berpandangan bahawa Singapura ini ada potensi untuk dibangunkan menjadi sebuah pelabuhan strategik. Jadi apa dia buat? Kebetulan waktu itu Kesultanan Johor berada dalam perpecahan dan juga konflik. Kalau kita lihat Kesultanan Johor Lama waktu itu, selepas pemangkatan Sultan Johor iaitu Sultan Mahmud ketiga, Sultan Mahmud ketiga mangkat dan meninggalkan dua orang putera. Yang pertama Tengku Husin, ataupun dipanggil juga sebagai Tengku Long kerana dia lah putera yang sulung. Dan yang kedua Tengku Abdul Rahman. Kalau ikut daripada adat istiadat Melayu, yang layak untuk menggantikan tempat sultan adalah Tengku Husin kerana dia putera yang sulung. Tapi disebabkan berlaku campur tangan pembesar-pembesar dengan bantuan orang-orang Bugis, maka Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Sultan Johor. Jadi perlu kita ingat, Sultan ini bersemayam di Lingga dan Sultan akan meletakkan setiap pembesar-pembesarnya di wilayah-wilayah yang dikuasai. Contohnya, di bawah Sultan adalah Bendahara. Bendahara menguasai Pahang. Dan seterusnya Temenggung. Temenggung akan menguasai Singapura, dan juga Yang Tuan Muda Riau ataupun Yang Tuan Muda Johor akan duduk di Riau. Jadi apabila berlaku konflik yang begitu, Raffles ambil kesempatan. Dia tanya kepada Tengku Husin, Tengku Husin nak tak jadi sultan? Kita nak lantik. Jadi siapa dia tak nak jadi sultan? Maka Raffles ambil Sultan Husin, bawa ke Singapura dan tabalkan dia sebagai sultan. Nama je sultan, tapi sebaliknya hanya berperanan sebagai boneka kerana tak ada kuasa. Jadi semakin parahlah konflik yang berlaku dalam Kesultanan Johor ni. Sebab apa? Ada dua sultan sekarang ni. Satu di Singapura, Tengku Husin, satu lagi di Lingga, Sultan Abdul Rahman. Jadi ibaratnya sebuah kapal ada dua orang kapten. Maka berlakulah konflik dan perebutan kuasa. Jadi Raffles apabila berjaya menabalkan Tengku Husin sebagai sultan, yang mana kalau ikut kepada adat istiadat Melayu, sebenarnya pelantikan itu tidak sah. Ada beberapa syarat yang penting dalam pelantikan seseorang raja. Yang pertama, mestilah dilantik dengan persetujuan pembesar. Dan yang kedua, dalam pelantikan itu mestilah disertakan dengan alat-alat kebesaran diraja. Ini tidak berlaku dalam pelantikan Sultan Husin. Dahlah ditabalkan oleh Inggeris, tak disertakan pula dengan alat kebesaran diraja. Jadi Raffles buat perjanjian dengan Tengku Husin yang dilantik menjadi Sultan Singapura, dan dia tak ada kuasa langsung. Jadi pada tahun 1819 itu, pada awalnya Inggeris hanya berjaya Inggeris hanya berjaya menguasai Singapura pada bahagian pelabuhannya saja. Jadi peraturan-peraturan Inggeris diguna pakai dan Inggeris berjaya mendapatkan hak mengutip cukai di pelabuhan Singapura, dan Sultan diberikan allowance. Jadi pada awalnya hanya sebahagian sahaja Singapura itu berjaya dikuasai. Hanya setelah 5 tahun selepas itu, pada 1824, Inggeris merasakan kita dah tak nak lagi terikat dengan sultan-sultan, dengan pembesar ni. Kita nak rampas Singapura terus, kita nak pegang Singapura. Jadi apa yang mereka buat? Seperti saya katakan tadi, sultan dan pembesar ni mereka makan allowance daripada Inggeris. Jadi Inggeris dalam nak rampas Singapura tu, mereka menghentikan pembayaran allowance selama 3 bulan. Kononnya tak ada duit untuk dibayar. Jadi selama 3 bulan sultan dan pembesar tak ada sumber wang. Mereka tak ada bisnes dan tak ada pendapatan lain. Mereka bergantung sepenuhnya kepada allowance Inggeris. Jadi mereka ni banyak keluarga, ahli keluarga, banyak pengikut untuk diberi tanggungan untuk dibayar. Maka dalam keadaan kesempitan wang inilah Inggeris datang mencucuk jarum kononnya untuk memberikan bantuan.
Jadi ingat nama ni, John Crawford. John Crawford datang bertemu dengan Sultan dan pembesar. Katanya, Sultan nak tak duit, kami nak bantu, tapi dengan syarat beri Singapura kepada kami. Kami akan bayar $30,000 dan Singapura bagi kami ambil. Jadi bayangkan, dalam keadaan sebegitu, pembesar-pembesar tak ada wang, kesempitan, maka apa yang mereka buat? Mereka terima tawaran itu dan akhirnya seolah-olah Singapura itu dijual dengan harga $30,000. Maka disitulah secara rasmi terpisahnya Singapura yang sebelumnya itu menjadi sebahagian daripada Kesultanan Johor Lama, akhirnya tergadai dan sehingga ke hari ini kesan perjanjian itu dapat dilihat, yang mana hari ini Singapura sudah terpisah daripada Semenanjung Tanah Melayu dan berdiri sebagai sebuah republik yang bebas. Jadi itulah antara muslihat yang diguna pakai oleh British. Kononnya mereka datang untuk memberi bantuan, tapi sebaliknya ada agenda penjajahan yang mahu mereka penuhi. Jadi marilah sama-sama kita ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang telah lalu untuk sama-sama kita mantapkan negara ini. Jangan beri peluang kepada anasir-anasir luar untuk campur tangan, kerana mereka hanya ingin mengaut keuntungan negara kita tanpa mempedulikan nasib rakyat tempatan. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama. Hadirin sekalian, melihat kepada peristiwa-peristiwa sejarah, segala rundingan dan perjanjian yang dilaksanakan antara pihak British dengan masyarakat tempatan sememangnya lebih banyak memihak kepada pihak British itu sendiri. Baiklah, soalan yang kelima saya tunjukkan kepada panel kedua. Berdasarkan perbincangan berkaitan dengan etnosentrik pada pusingan pertama sebentar tadi, apakah hujah-hujah yang boleh dikemukakan untuk menangkis etnosentrik dalam konteks masa kini dan masa harapan? Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kedua untuk menyampaikan hujahnya. Terima kasih kepada saudara moderator. Soalan bagi pusingan kedua ni ialah berkenaan dengan macam mana kita nak menafikan idea-idea ataupun isu-isu yang telah dikatakan dalam British Malaya ni. Jadi pertama sekali, sebelum kita mengulas tentang suatu perkara, membincangkan tentang suatu perkara, kita mestilah menguasai perkara itu dengan lebih mendalam. Jadi sama juga dalam konteks sejarah ni, dalam British Malaya ni, kita perlu mengetahui tentang bidang ilmu sejarah itu sendiri. Jadi ilmu sejarah ni, dia merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan sebab musabab ataupun sebab dan akibat. Macam mana satu perkara itu berlaku, macam mana isu itu berlaku, bagaimana dia berlaku, faktor, sebab dan kesannya lah. Jadi kita juga perlu memahami konsep sosiologi. Konsep sosiologi ni merupakan satu konsep yang berkait rapat dengan alam, persekitaran, iklim, cuaca dan sebagainya, di mana semua yang saya sebutkan ni mempengaruhi budaya di sesuatu tempat. Contohnya macam dekat Tanah Melayu dengan dekat Barat, budaya ni memang tak sama. Kenapa? Sebab tempatnya pun tak sama, mestilah dia punya iklim, cuaca apa semua tak sama, dan itu akan mempengaruhi budaya di Barat dan budaya di Tanah Melayu. Contohnya, kalau kita cakap dalam konsep British Malaya ni, kita boleh menafikan satu isu itu dengan melihat isu tersebut dengan menggunakan sama ada perspektif tempatan, perspektif masyarakat ataupun masa ketika itu. Jadi contohnya petikan ni, sepanjang kerana Mr. Birch dia telah berjumpa banyak kes-kes penindasan dan ada sekali yang disebut berkaitan dengan hutang hamba. Jadi dekat dalam petikan ni saya akan berfokuskan berkenaan dengan hutang hamba. Jadi perhambaan ini merupakan satu isu yang telah dibincangkan daripada dulu lagi sampai sekarang. Tapi perhambaan ini bukan sahaja berlaku dekat Tanah Melayu, dia juga berlaku di benua Eropah, di Amerika Syarikat. Malah perhambaan yang berlaku di benua Eropah dengan Amerika Syarikat ni berkali-kali ganda lagi teruk. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perhambaan di benua Eropah ni dia melayan dia punya hamba macam haiwan. Dia menindas hambanya, dia menjual beli hambanya yang akan dibeli oleh manusia itu sendiri. Berbeza dengan perhambaan yang berlaku di Tanah Melayu. Dekat Tanah Melayu ni ada beberapa jenis hamba, iaitu salah satunya hamba hutang lah. Hamba hutang ni merupakan hamba yang bersifat sementara. Maksudnya
bila hutangnya habis dilaksanakan, dia akan dibebaskan lah. Jadi masa ni lah, sekarang ni lah kita perlu lihat isu ini dengan perspektif masa ketika itu. Sebab masa tu belum ada lagi sistem hutang ataupun sistem penggajian yang sistematik. Jadi dengan buruh hutang ni lah satu-satunya cara untuk seseorang itu melunaskan hutangnya bagi seseorang yang tidak mampu. Okey, hamba yang lain terdapat pada masa itu ialah hamba raja. Hamba raja ni dia lebih kepada petugas-petugas istana lah. Jadi seterusnya, cara untuk kita menangkis ataupun menafikan idea-idea lain, kita boleh menggunakan sumber-sumber sezaman ataupun mana-mana sumber persejarahan tempatan yang sesuai dengan isu-isu yang kita sedang bincangkan. Contohnya petikan yang seterusnya berkaitan dengan sangat sedikit orang Melayu yang boleh memberikan jawapan yang tepat akan nama-nama semua negara di Semenanjung. Jadi petikan ini saya fokuskan kepada dua perkara, iaitu penulis menyatakan bahawa masyarakat Melayu ni tidak mengetahui tentang negara-negara yang terdapat di sekelilingnya. Yang kedua, masyarakat Melayu tidak dapat menamakan langsung nama-nama negara yang terdapat di sekeliling Kepulauan Melayu tersebut. Jadi kalau kita fikir secara logik, sebenarnya isu ini kita boleh nafikan dengan hanya menggunakan ilmu pengetahuan sejarah yang kita dapat masa sekolah menengah dulu. Sebab apa? Sebab kita semua tahu bahawa masyarakat Melayu ini merupakan satu masyarakat yang sangat berbakat dalam bidang perkapalan, pelayaran dan juga selebihnya kapal. Jadi sejarah juga ada mencatatkan bahawa terdapat orang Melaka yang berketurunan Melayu telah terlibat dengan pelayaran yang mengelilingi satu dunia sehingga dapat dikesan ke Jepun. Bukan itu sahaja, kalau kita fikir balik sebelum kedatangan British lagi pun telah ada kerajaan awal di Asia Tenggara, iaitu kerajaan maritim dengan kerajaan agraria. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada kerajaan maritim lah. Kerajaan maritim ini terdiri daripada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Citu, Kedah Tua, Champa dan sebagainya. Jadi kerajaan maritim ini terletak di pesisiran pantai dan masyarakat dia mempunyai kemahiran dalam bidang perkapalan dan juga perdagangan. Jadi dalam catatan sejarah juga ada menyatakan bahawa kerajaan maritim ini telah berlayar di serata dunia dan dapat dikesan sehingga ke Afrika Timur dan juga China. Jadi kalau kita fikir balik dengan lebih mendalam, logik ke bagi pihak British untuk menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai negara-negara sekelilingnya dan tak boleh menamakan nama-nama di negara di sekelilingnya. Jadi sedangkan telah terbukti, kita semua tahu telah terbukti bahawa Pelabuhan Melaka dahulu pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam, di mana dakwah Islam itu sendiri disebarkan oleh pedagang-pedagang dari luar negara. Dan dalam masa yang sama juga Kepulauan Melayu juga terkenal sebagai pusat pelayaran dan perdagangan dan pernah menjadi pelabuhan entry point. Jadi kalau kita pergi kepada soalan yang diajukan tadi, macam mana kita nak nafikan isu-isu yang terdapat dalam British Malaya ni. Jadi saya akan highlightkan bahawa kita perlu memiliki pengetahuan sejarah yang mendalam. Sebab kalau kita nak menafikan suatu perkara, kita perlukan fakta yang tepat dan bukan sekadar fakta yang terpeso yang kita boleh dapat dekat mana-mana tempat. Kita perlu belajar mengenai fakta itu. Jadi fakta ini sangatlah penting supaya penafian yang kita buat itu tak adalah terpesong dan dia berkualiti. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari panel kedua atas hujah yang disampaikan sebentar tadi. Hujah-hujah yang diberikan tadi boleh dikaitkan dengan pelaksanaan KPPB, di mana segala ilmu yang diterima perlulah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang hanya menerima dan mendengar dan menerima semata-mata. Kita harus mempunyai perasaan inquiry yang tinggi untuk mempersoalkan sesuatu peristiwa sejarah yang mempunyai unsur etnosentrik. KPPB ini juga dia merangkumi 6C, iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. KPPB ini pada akhirnya membuka ruang dan peluang kepada siswa dan siswi guru
untuk memperkembang lagi daya fikir serta kemahiran-kemahiran yang disebutkan dalam 6C dalam melaksanakan sesebuah program. Baiklah, soalan terakhir saya akan ajukan kepada panel ketiga. Apakah iktibar atau pengajaran daripada penjajahan British? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Okey, jadi sebenarnya sepanjang forum yang kita berbincangkan pada hari ini adalah membicarakan tentang penjajahan di Malaysia itu sendiri. Dan sebenarnya banyak iktibar dan pengajaran yang boleh kita dapat dan kita peroleh. Namun antara yang saya ingin tekankan adalah dalam konsep penilaian budaya. Kita perlu ingat dalam kita menilai budaya, tiada budaya yang betul dan tiada budaya yang salah, kerana tiada ukuran yang tepat untuk menentukan betul atau salah sesuatu budaya itu. Misalnya, saya katakan adalah sistem perhambaan. Sistem perhambaan ini, jika kalau kita menilai daripada perspektif mata masyarakat kita pada masa kini, kita akan melihat bahawa budaya perhambaan ini sebagai satu budaya yang salah kerana dikatakan melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Namun, kalau kita menilai budaya perhambaan ini daripada konteks mata masyarakat terdahulu, ianya bukanlah satu budaya yang salah, malah ianya menjadi satu norma masyarakat yang telah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Maka di sini perlu saya tekankan bahawa budaya itu tiada yang salah kerana ianya adalah tepat pada masa, waktu dan keadaan ketika budaya itu dilaksanakan. Jadi dalam konteks kita sebagai warga negara Malaysia, kita kena sedar bahawa kita ini hidup dengan masyarakat pelbagai budaya, masyarakat pelbagai kaum dengan latar belakang agama yang berbeza. Jadi dekat sini kita perlu sedar bahawa memahami budaya dan memahami budaya orang lain itu adalah penting. Dan jangan kita menilai budaya orang lain dari kacamata budaya kita sendiri, kerana di situ tidak akan ada pertembungan, malahan akan ada perselisihan faham. Dan yang kedua yang saya ingin tekankan adalah berkaitan dengan generasi yang berfikir. Kita ini sebagai seorang bakal guru sepatutnya tidak boleh menerima sesuatu maklumat sebegitu saja. Apa yang kita terima, kita perlu fikirkan. Misalnya, kalau ada yang membaca tentang buku British Malaya ini, mereka akan berkata kepada kawan mereka, tahu tak, aku baca buku tu, dia kata orang-orang Melayu ni malas, pengotor. Dan dia menyampaikan perkara-perkara sebegitu, dan perkara-perkara itu telah menjadi satu pengetahuan kepada kawannya. Sedangkan sepatutnya dia menyampaikan setelah dia melakukan pemikiran yang kritis. Apabila kita membaca ataupun mendapat ilmu baharu, kita perlu melakukan pembacaan ataupun pemikiran yang kritis, kerana kita perlu ada inquiry, iaitu semangat ingin tahu yang mendalam tentang fakta yang kita dapat tu. Betul ke begini begitu? Betul ke apa yang dicakapkan? Kita kena make sure dan kita kena pastikan sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Dan sebentar tadi, saudara Najam juga ada menerangkan tentang helah-helah yang digunakan oleh British dalam menjajah ataupun memperdayakan pemimpin tempatan. Jadi dekat sini kita perlu sedar bahawa pentingnya untuk kita ni mempertimbangkan sesuatu keputusan sebelum kita memutuskan perkara itu. Sebabnya kalau kita tersilap melakukan keputusan dan sebagainya, ini mungkin boleh diperbaiki, tapi berapa lama tempoh untuk kita memperbaiki itu dan berapa banyak usaha yang kita curahkan. Misal kata seperti yang dikatakan, iaitu dalam penjajahan ini, memang kita dijajah oleh British dan pada akhirnya kita bebas daripada penjajahan ini. Namun berapa lama penjajahan itu, namun berapa lama masa yang kita perlukan untuk bebas daripada penjajahan, dan berapa banyak keringat yang kita curahkan untuk bebas daripada penjajahan itu. Dan dalam konteks pada masa ini, iaitu dunia tanpa sempadan, kita perlu lihat bahawa dalam penggunaan teknologi terlalu banyak helah-helah yang digunakan oleh anasir-anasir luar untuk menarik kita terperdaya dengan apa yang diiklankan. Misalnya keuntungan atau kemewahan yang dipaparkan, sehingga kita ini berasa tertarik dan ingin mencuba. Maka di sini kita perlu ingatkan diri kita sendiri bahawa keputusan, kalau kita silap membuat keputusan itu akan memakan diri kita sendiri. Jadi setiap keputusan yang ingin kita buat ataupun ingin kita putuskan, perlulah ibarat menarik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus dan tepung tidak berserah. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada pengurusan. Terima kasih saudari atas pendapat yang bernas tadi. Perkara yang dapat saya rangkumkan adalah penjajahan British mengajar kita supaya hidup bersatu padu tanpa berpecah belah.
hidup berdaya saing antara masyarakat dan hidup berpatriotik supaya kekal menjadi rakyat yang berdaulat. Dalam dunia yang tanpa sempadan ini, dalam dunia serba moden ini, masyarakat perlu berhati-hati dengan budaya luar. Dunia tanpa sempadan boleh mendatangkan pelbagai bentuk penjajahan kerana budaya-budaya luar ini hanya berada di hujung jari. Kesimpulannya, masyarakat mestilah berhati-hati dengan buku yang mengandungi unsur-unsur etnosentrik dan merendah-rendahkan masyarakat tempatan. Oleh itu, buku-buku yang sedia ada yang telah diterbitkan dan diterjemahkan perlulah melalui proses penilaian yang lebih terperinci, khususnya buku yang berkaitan dengan sejarah. Sejarah yang diceritakan dalam sesebuah buku tidak semestinya benar berdasarkan pandangan penulis tersebut. Maka forum seperti ini perlu lebih giat dilakukan untuk memperkembang lagi sentrik tempatan agar peristiwa sejarah yang ditulis tidak terpesong. Hal ini kerana sentrik tempatan sebelum ini tidak diberi penekanan yang begitu teliti. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan dapat memperolehi ilmu yang bermanfaat daripada gelanggang forum pada pagi ini. Akhir sekali, pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Semoga ilmu yang disampaikan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian siswa dan siswi guru sekalian. Bunga seroja di atas barak jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.